Assalamualaikum. Hai para pelajar. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan hidung, lidah dan kulit. Baik, kita tengok kepada struktur yang berada di dalam hidung kita. Okey, struktur yang berada di dalam hidung kita, yang pertama adalah lubang hidung, yang kedua ialah rongga hidung, yang ketiga ialah sel deria. Baik, kita tengok dulu bagaimana bau daripada persekitaran kita masuk ke dalam rongga hidung dan dapat dikesan oleh otak. Pertama kali, bau akan masuk melalui lubang hidung. Tengok arah anak panah yang berwarna biru, kemudian dia akan pergi ke rongga hidung, di mana udara masuk di kawasan ini. Kemudian, apabila udara sudah masuk di kawasan ini, dia akan pergi kepada sel deria bau ataupun reseptor bau yang terletak di atas hidung. Di dalam sel deria ini, kamu boleh nampak yang pertama ialah mukus. Okey, di dalam hidung kita, sekiranya kamu perasan, di dalam hidung kita ada mukus, cecair yang berada di dalam hidung itu dikenali sebagai mukus. Okey, yang kedua, dia akan mengandungi saraf. Okey, dan yang ketiga, dia akan mengandungi sel deria bau. Okey, jadi ada 3 bahagian yang berada di dalam sel deria bau untuk mengesan bau yang masuk ke dalam hidung. Baik, kita tengok bagaimana bau itu dapat dikesan di dalam hidung. Okey, yang pertama, sel deria bau ini amat halus dan diselaputi dengan lapisan mukus. Okey, seperti mana yang kita nampak sebelum ini, sel deria bau dia akan diselaputi oleh mukus. Kenapa? Kerana bahan kimia dalam udara akan melarut ke dalam lapisan mukus ini dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Okey, jadi mukus ini sangat penting untuk melarutkan bau. Okey, dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Okey, yang ketiga, impuls saraf tadi kemudiannya akan mengesan bau yang kita bau tadi dan dihantar ke otak untuk ditafsirkan. Jadi otak akan tafsir bau tadi. Bau KFC ke, bau minyak wangi ke, otak akan tafsir. Okey, ini adalah bagaimana fungsi sel deria bau berlaku. Baik, kita tengok yang seterusnya adalah lidah. Okey, kita tengok dulu struktur penting yang berada di dalam lidah. Okey, struktur penting yang berada dalam lidah, yang pertama, sekiranya kamu perasan, kamu akan nampak lidah kamu mengandungi bintil-bintil kecil yang dipanggil sebagai papila. Okey, ini dipanggil sebagai papila yang berada pada lidah. Okey, di dalam papila ini, di dalam setiap papila yang berada di dalam lidah kamu, okey, dia mengandungi yang pertama ialah yang penting ya, cikgu akan bagi tahu yang penting reseptor rasa. Okey, di dalam papila mengandungi reseptor rasa. Yang penting untuk mengesan rasa yang kita makan. Kemudian yang kedua, dia mengandungi sistem saraf. Di mana saraf ini akan mentafsir, menghantar impuls. Okey, dia akan menghantar impuls yang dikesan oleh reseptor rasa dan dihantar ke otak. Dia akan bersambung ke otak. Okey, jadi apabila kamu makan, dia akan makanan kamu tadi, rasa tadi, katakanlah rasa masin, dia akan masuk ke dalam papila. Kemudian di dalam papila, masin tadi akan dikesan oleh reseptor rasa dan reseptor rasa akan menghantar impuls melalui saraf dan saraf akan hantar ke otak. Kemudian otak akan mentafsir rasa yang kamu makan. Okey, kita tengok kepada struktur lidah. Okey, lidah ialah organ deria rasa
di mana terdapat bintik kecil yang dikenali sebagai papila pada permukaan lidah. Okey, jadi permukaan papila pula dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Dan setiap tunas rasa ini mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa, di mana reseptor rasa ini pula dapat mengesan 5 jenis rasa, iaitu manis, masin, masam, pahit dan umami. Okey, baik, kita tengok kepada yang seterusnya. Okey, umami ni ialah rasa asas yang terdapat di dalam reseptor rasa, okey, yang dapat mengesan rasa umami sahaja. Okey, ini kerana rasa asas yang lain seperti manis, masin, masam dan pahit. Jadi rasa umami selalunya dikaitkan dengan rasa lazat seperti rasa daging dalam sup atau rasa bahan penapaian seperti keju, cendawan ataupun monosodium glutamat. Baik, yang seterusnya untuk kulit. Baik, kita belajar berkenaan dengan kulit. Okey, kulit pula mengandungi 5 jenis reseptor. Okey, di mana reseptor yang ada dalam kulit, yang pertama ialah reseptor sakit, diikuti oleh reseptor sejuk, kemudian reseptor rasa dan reseptor sentuhan, dan yang terakhir ialah reseptor tekanan. Jadi fungsi untuk reseptor sakit ialah untuk mengesan rangsangan yang menyebabkan kulit berasa sakit. Manakala untuk reseptor sejuk, mengesan rangsangan sejuk. Untuk reseptor haba, mengesan rangsangan panas. Reseptor sentuhan berfungsi untuk mengesan rangsangan sentuhan pada kulit. Manakala untuk reseptor tekanan, mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan kepada kulit. Baik, kita tengok bagaimana struktur kulit ini ada. Okey, kulit mengandungi 5 jenis reseptor yang mengesan rangsangan berbeza pada kedudukan yang berbeza. Apabila reseptor pada kulit dirangsangkan, impuls saraf dihasilkan, lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Contohnya, kita tengok kepada sistem rangsangan tekanan. Okey, bagaimana sistem rangsangan tekanan ini berlaku apabila ada tekanan yang dikenakan kepada kulit? Contohnya, sekiranya kita sedang mengangkat buku menggunakan plastik bag. Okey, kita mengangkat buku yang berat melalui plastik bag. Jadi kita pegang plastik bag tadi, dia akan menghasilkan tekanan pada kulit kita. Jadi tekanan yang dikesan tadi akan dikesan oleh reseptor tekanan dan dia akan hantar isyarat ini ke otak untuk ditafsirkan. Jadi otak akan tafsir maklumat tadi dan dia akan menghantar kepada organ ataupun bahagian tangan, kaki atau bahagian apa yang untuk bertindak balas. Okey, sekiranya kita lihat di sini, kulit mengandungi 3 jenis lapisan. Lapisan yang pertama ialah lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan yang paling nipis. Okey, diikuti oleh lapisan dermis. Okey, lapisan dalam kulit kita dikenali sebagai lapisan dermis. Jadi lapisan dermis ni lebih tebal. Dan yang last sekali ialah lapisan lemak. Baik, bila kita lihat kepada lapisan-lapisan ini, okey, apa yang kamu kena tahu? Apakah reseptor yang terletak di ketiga-tiga lapisan ini? Lapisan kulit ini. Yang pertama, untuk lapisan epidermis, okey, reseptor sakit terletak di lapisan epidermis. Manakala untuk 4 reseptor lagi berada di lapisan dermis, iaitu